Okay. Good morning kepada semua pelajar kelas 4 sains. Okay, jadi hari ini, mulai daripada minggu ini kita akan masuk kepada bab 3 lah. So bab 3 ni merupakan satu topik yang agak interesting, okay, sebab dia melibatkan kegravitian ataupun planet-planet luar. Kamu belajar sedikit berkenaan dengan ilmu astronomi lah, iaitu merupakan sebahagian daripada subbidang untuk fizik ini. Okay, jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, kita terus masuk kepada lecture hari ini. Okay, so untuk hari ini kita cuma akan belajar 3.1 lah, iaitu hukum kegravitian semester Newton, di mana dalam hukum kegravitian semester Newton kita akan belajar dua perkara, iaitu daya graviti, macam mana nak kira daya graviti. Yang kedua ialah kamu akan kira macam mana kira pecutan graviti dia. Okay, so dia ada dua formula dia. Okay, dalam bab 2 kita ada belajar kan macam mana nak kira pecutan graviti, tetapi dalam bab 2 tu kita cuma belajar untuk konteks dalam atmosfera bumi. Tapi sekarang dia mengambil kira kalau objek tu berada di angkasa lepas, apakah pecutan graviti yang disebabkan oleh tarikan daya graviti sesuatu planet tersebut. Okay, so tanpa melengah-lengahkan masa, alright, so kita terus masuk kepada bab 3. Okay, apa itu bab 3? So bab 3 kita akan belajar kegravitian. Okay, dalam kegravitian, of course, kita akan belajar berkenaan dengan yang pertama sekali 3.1 hukum kegravitian Newton. Okay, di mana kita sering didedahkan dengan cerita Newton yang duduk di bawah pokok apple kan. Okay, kenapa apple tu jatuh ke bawah? Okay, sebab itu nama Isaac Newton ni, okay, nama Isaac Newton ni memang sinonim dengan ilmu astronomi lah, ataupun ahli fizik yang terkenal dengan motion lah. Okay. Alright, so terus kepada daya graviti. Apa itu daya graviti? So cikgu menggunakan buku teks, nanti kamu isi tempat kosong dalam modul fizik kamu. Okay, apa itu daya graviti? So kita tengok takrifan dia dulu sebelum cikgu terangkan. Daya graviti, okay, daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak di antara mana-mana dua jasad di dalam alam semesta. Contohnya di sini, okay, kita ada matahari, ada bumi. Di tengah-tengah ni kan, daripada bumi ke matahari tu, di tengah-tengah tu akan wujud satu daya yang kita panggil sebagai daya graviti. Okay. Begitu juga walaupun bulan ni kecil saja, sama juga di antara jarak di antara bumi dengan bulan tu pun ada daya dia. Okay. Bulan dengan matahari ni pun ada daya. Kamu tengok banyak-banyak bintang malam-malam tu, okay, jarak di antara dua bintang walaupun dia tak berapa jauh, tengah-tengah tu pun ada daya dia. Daya dia dipanggil sebagai daya graviti. Jadi daya graviti ialah daya yang disebabkan oleh tarikan kedua-dua planet, tak kira dia besar ataupun kecil lah, dia wujud di antara, okay, dua jasad di alam semesta tu. So macam mana kamu nak kira daya graviti? Okay, so dia ada history dia lah dalam buku teks kamu. Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti di antara dua jasad. Jadi di sini cikgu akan simplifykan. Okay, kita terus kepada takrifan hukum kegravitian semester Newton. Lepas tu kita wujudkan formula dia lah. Okay, apa itu hukum semester kegravitian Newton? Yang ini penting sebab kamu perlu isi masuk dalam modul kamu. Okay, hukum kegravitian semester Newton mengatakan bahawa daya graviti F, daya graviti F lah, Newton lah, antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. Bermaksud kalau kita nak buat dalam matematik di sini, hasil darab dia, jasad pertama M1 darab dengan M2, tetapi berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua pusat jasad tersebut. Kalau berkadar songsang, saya letak di bawah.
Sama lah matematik. Kalau kamu tengokkan apa-apa yang berkadar songsang, memang dia terletak di sebelah bawah formula tu. Berkuasa 2 dengan berkadar songsang dengan kuasa 2. Jadi jarak ditulis dengan R kuasa 2. Jadi daripada situ kita bentukkan satu formula dia, iaitu G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, apa itu G? G ialah pemala kegravitian. Okey, ada dibagi nilai dia. Jadi semua nilai-nilai ini kamu rujuk di dalam buku teks tu. Okey, di mana F ialah apa? So kita refresh balik apa itu F. F adalah daya graviti di antara dua jasad tu. M1 ialah jasad pertama, jisim jasad pertama. M2 ialah jisim jasad kedua. G ni perlu ingat, G tu apa? 6.67 eksponen negatif 11. Dan unit dia pastikan kamu hafal juga. Newton meter kuasa 2 kg negatif 2. Okey. So itu ialah pemala kegravitian. Okey, ini tadi dalam kilogram, ini pun dalam kilogram, jarak dalam meter. Dan jarak ni saya nak kamu bagi perhatian macam mana kira jarak dia. Okey. So untuk kira jarak yang diambil tu, kadang-kadang soalan tu sengaja dia trick kamu lah, sengaja dia nak bagi confusekan kamu, dia bagi jarak di antara dua planet tu. Katakan jarak di antara dua planet tu ialah 300 km. Ini katakan sajalah, tidaklah sedekat ini 300 km. Untuk mengambil kira jarak tu, ingat jarak yang diambil adalah daripada pusat ke pusat. So 300 km tu kamu perlu tambah lagi dengan jejari planet 1 tambah dengan jejari planet 2. Okay, so dia mesti pusat center kepada center, walaupun dia bagi di sini jarak di antara dua planet, lepas tu jarak ni kamu tambah lagi dengan jejari planet-planet tu masing-masing. Okay, so dia mesti pusat ke pusat. So ingat benda itu ialah jarak lah yang pertama. Yang kedua, mungkin ada yang risau. Okay, macam mana dengan jisim dia? Okay, jisim planet besar. Perlukah saya hafal? Tak perlu. Jisim planet biasanya dibagi dalam soalan. So, kamu baca betul-betul, soalan akan sertakan dengan maklumat jisim planet. Tak perlulah kamu pergi Google dia. So, planet bumi berapa kilogram. Okay, tak perlu. Okay, dia akan bagi dalam soalan fizik kalau dia tanyalah. So, ingat, itu yang pertama lah. So, apa unit dia untuk daya graviti? Seperti biasa, kalau daya memang kita ukur menggunakan Newton lah, sebab nama tokoh dia pun Isaac Newton. So unit dia diambil sempena nama dia lah. Okay, kita teruskan dengan pengiraan menggunakan formula daya graviti tadi lah. Okay, iaitu contoh yang kedua yang ada terdapat di muka surat muka surat berapa? Okay, yang ada di muka surat 81 buku teks kamu. Jadi kita lihat apa yang kamu perlu, macam mana nak kira dia. So abaikan pengiraan yang ada ditunjukkan di sini. So kita memang formula pengiraan dia ada disertakan lah. So kamu tengok macam mana kamu nak kenal pasti dia. Okay, so sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti 4.98 eksponen 5. So this one is dia punya daya graviti lah. Tengok dia punya unit pun sudah tahulah, itu merupakan unit untuk daya. Jadi ini merupakan planet bumi. So anggap dia sebagai objek pertama. Jarak di antara pusat, so dia sudah mention bahawa sini adalah pusat dia. So tak perlulah kamu ambil kira jejari dia. So ini terus ambil sebagai dia punya R. Okay, mana satu lagi M2? So tak semestinya dua jasad tu adalah planet dengan planet. Even satellite dengan planet pun boleh diambil kira sebagai pengiraan daya graviti lah. So inilah objek yang kedua dia, roket. Sebab itu dia tanya berapakah jisim roket. Dia minta kamu kira berapa jisim roket. So kita masukkan dalam formula. So ingat formula ini agak kompleks. So jangan gopoh sangat nak ganti terus. Okay, letak formula dia. So berapa G? So G is, masih ingat nilai G pemala kegravitian tu? Negatif 11. M ialah bumi, 24 kg. M2 tak tahu kan? Itu ialah
M2, 2 tu untuk objek yang kedua lah, iaitu roket. So dia punya jarak ialah 6.37 eksponen 6. Jangan lupa jarak dalam formula daya graviti ada kuasa 2. So dalam penggantian kamu jangan lupa kuasakan 2 juga. Lupa tadi kan, daya dia letak di sebelah kiri. Daya tadi apa? 4.98 darab 10 to the power of 5 Newton. So kiri kanan kamu shift off, dapatlah berapa? M2 lah. M2 dalam kilogram. Kalau nilai dia terlalu besar, gunakan bentuk piawai. Okay. Alright, so itu ialah pengiraan untuk daya graviti. Next, kita move on kepada bahagian yang kedua yang akan kita pelajari, iaitu perkaitan di antara pecutan graviti. Ini kita akan belajar ini, menghubung kaitkan nilai pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian. Biasanya kita belajar ini ialah 9.81 Newton per kilogram kan. Tetapi sekarang kamu nak belajar sekiranya objek itu berada di luar daripada atmosfera bumi, adakah dia masih 9.81? So nilai dia sebenarnya berubah. So mengikut jarak dia, berdasarkan kepada jarak. So apakah formula yang berkaitan? So, kita tengok dulu dalam ni. Let's say ini ialah planet rujukan lah. Planet rujukan biasanya dia merujuk kepada dalam subtopik ini dia merujuk kepada bumi lah. So ini dia ada satu objek. Mungkin ini diwakili oleh satelit ataupun komet, apa-apa asteroid yang berada di luar tu. So ini ialah planet rujukan. Planet rujukan dia dalam kes ini adalah bumi lah. Kita cuma kira untuk bumi ya. Lepas tu ini adalah objek berada di angkasa lepas. Macam mana saya nak kira pecutan graviti yang dialami oleh objek tersebut? So formula dia adalah, kamu perlu kira macam ini. Sama juga untuk kira dia, formula dia adalah G sama dengan Gm per R kuasa 2. Nanti cikgu terangkan apa itu M dan R kuasa 2. So untuk kira dia punya pecutan graviti, yang pertama jarak dia masih sama seperti daya graviti. Apa tadi? R tu mesti ambil daripada pusat ke pusat, bukan permukaan ke permukaan, daripada center kepada center objek ni. Berapa pusat dia? Berapa jarak dia? So jangan lupa masih ada kuasa 2 di bawah dia lah. Dia masih kuasa 2. Lepas tu kenapa sini ada satu saja? Kalau formula dia apa itu G, apa itu M, jadi kita terangkan satu-satu. G itu berapa? G itu tadi ialah pemala kegravitian, iaitu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 lah. Masih sama lah nilai dia. 6.67 eksponen negatif 11. Apa unit dia tadi? Newton meter square. Lepas tu kilogram negatif 2. Itu nilai dia, tak boleh ubah. Itu sebab itu dia dipanggil sebagai pemala kegravitian. M ni pula, M ni ialah jisim planet rujukan, ataupun ini sebenarnya dalam bab ini kita belajar ini M ni ialah jisim bumi. Kenapa kita ambil jisim bumi sahaja? Sebab bumi ni akan mengenakan satu daya untuk menarik dia, untuk tarik objek tersebut ke arah bumi, dan kita nak kira pecutan yang disebabkan oleh daya tarikan bumi itu. Sebab itu kita cuma ambil M jisim untuk bumi. R ni perlu kuasa 2. R tu ialah jarak di antara objek tadi dengan bumi daripada pusat ke pusat. Masih gunakan SI unit. Semua ni guna SI unit lah. Ini guna kilogram, ini guna meter, ini guna Newton meter square, kilogram negatif 2. Jadi unit dia adalah Newton per kilogram. Ini adalah unit untuk pecutan
graviti. So, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pejutan graviti? Cuma ada satu faktor dia saja. Okey, kalau kita lihat di sini, jisim tidak memainkan faktor dia lah, sebab jisim tu cuma merujuk kepada jisim bumi. So, dia cuma ada satu faktor yang mempengaruhi, iaitu jarak. Semakin jauh, semakin kuranglah jarak dia. Apabila dia semakin dekat dengan bumi, semakin besarlah pecutan dia. Jadi, kita boleh tengok perkaitan dia sebelum kita cuba kira. So, dia punya graf ni ya. Okay, kalau kamu tengok graf ini, dia ada dua bahagian. Ini apa maksud dia? Kenapa sini dia ada R di sini? Ini bermaksud, ini ialah kawasan permukaan bumi ya. Ini di permukaan bumi. Bermaksud pecutan yang paling besar tu adalah di permukaan. Ini bumi kita. Ini dia punya teras. Okey, paling besar dia punya nilai pecutan bumi adalah betul-betul di permukaan di sini. Dia adalah paling max lah. Ini dia punya pecutan graviti adalah paling max, iaitu 9.81 per kilogram. Okey. Tetapi kalau dia kurang daripada permukaan bumi ini, apa yang berlaku? Nilai dia berkurangan. Kalau ini adalah pusat dia, daripada pusat dia bergerak, nilai dia semakin bertambah dan dia paling max apabila dia berada di permukaan. Macam mana pula kalau dia berada di luar? Kalau objek tu sudah lepas daripada permukaan bumi tu, kalau dia sudah terbang lepas daripada permukaan bumi, daya yang dialami dia semakin berkurang. Kalau kamu tengok di sini semakin berkurang. Ingat tu, itulah bentuk graf tu. Paling max ialah permukaan bumi, keluar daripada permukaan bumi dia makin berkurang. Dalam ataupun lebih dalam daripada permukaan bumi pun dia berkurang lah. Alright, so itu ialah graf daya graviti, pecutan graviti. Now, kita cuba kira. We try to calculate. Tengok adakah tidak soalan untuk kamu kira. Okey, ini. Hitungkan pecutan. Okey, cikgu zoom dulu supaya kita boleh tengok sama-sama. Okey, jisim bumi ialah 5.97 eksponen 24 kg. Jejari bumi adalah 6.37 eksponen 6. Hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. Ini di permukaan bumi sahajalah. Okey, so kamu just guna G sama dengan Gm over R. R kuasa 2 lah. Okey, so tak banyak sangat pengiraan yang boleh ditunjukkan lah. Tetapi andai kata dia adalah di luar, contohnya di satelit ni. Okey, dia ada ketinggian dia daripada permukaan bumi. So apa yang kita buat untuk R ni ialah kita perlu tambah jejari bumi, perlu tambah dengan ketinggian lah. Perlu tambah, ambil kira dia, jangan lupa kuasa 2 dia. Okey, so pengiraan dia tak banyak sangat untuk kamu cuba. Ada satu lagi di bawah ni. Okey, guna ini untuk cuba. Okey, ketinggian. Okey, so sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km, iaitu 480 tambah berapa kosong? 1, 2, 3 meter lah. Okey, so semua maklumat ada di sini. Berapakah nilai pecutan graviti? So Gm over R kuasa 2. So now we try to calculate. G dia berapa? 6.67 eksponen negatif 11. M dia adalah 5.97 eksponen 24. Okey, so tengok bawah tu macam mana you nak kira R. Okey, nak kira R. R tadi ialah tinggi satelit tu sendiri ialah 480,000. So 480,000
you perlu tambah dengan jejari itu, jejari bumi itu sendiri, sebab kalau ini ialah bumi, ini ialah satelit. So kita perlu ambil jarak daripada pusat ke pusat lah. So tambah dengan 6.37 exponent how much? Exponent 6. Exponent 6. Jangan lupa komponen jarak sentiasa kuasa 2. So apabila kamu kira kalkulator kamu, pastikan tekan betul-betul, takut dia hang lah. Okay. So kamu gunakan ms -1 ataupun Newton per kilogram pun boleh. Dua-dua tu boleh diterima. Okay. So itu adalah kamu boleh guna nilai inilah, ms -2. Itu pun nilai pecutan kan, pecutan graviti. Newton per kilogram pun boleh diterima. Cikgu buat correction sikit. Formula dia mana tadi? Ini ya, kamu boleh gunakan unit dia, kamu boleh gunakan 2 Newton per kilogram, ataupun kamu boleh gunakan unit pecutan yang biasa, meter per second square. Alright, so that's it. Jadi lepas tu kamu perlu lengkapkan modul kamu, modul Pan Asia tu. Nanti cikgu akan bagi arahan yang seterusnya dalam Telegram. Okay, bye. Selamat belajar.